kisah sudah padam dari kita. Selagi tidak disampaikan, ia akan padam bersama masa. Ayo kita bersama-sama kita sampaikan kisah sejarah agar tetap diingat oleh penerus kita. Membongkar kisah sejarah, satu amanah, satu semangat. Ia bukan setakat membongkar kisah, ia juga penuh makna dan rahsia. Perjalanan kita masih jauh, siapa akan penerus kita? Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Kali ini kami membawakan satu lagi topik menarik, iaitu Silimpopon, ekonomi teknologi yang membawa kepada penutupan. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Tidak akan sempurna. Sebab yang pasti untuk penutupan Lombong Arang Batu Silimpopon terletak pada pertemuan perubahan ekonomi dan teknologi yang kuat yang menjadikan produk utamanya usang dan tidak menjimatkan. Satu-satunya faktor yang paling kritikal dalam kematiannya adalah peralihan asas dalam pengangkutan laut dari Arang Batu ke kapal wap minyak. Pergeseran ini, yang dipercepatkan pada akhir 1920, secara dramatik mengubah pasaran tenaga global. Minyak menawarkan beberapa kelebihan utama berbanding arang batu. Ia lebih cekap, lebih mudah dikendalikan, memerlukan pengisian bahan api yang kurang kerap, dan membolehkan kelajuan dan kemampuan manuver yang lebih tinggi. Akibatnya, permintaan untuk arang batu maritim berkualiti tinggi merosot, meninggalkan Lombong seperti Silimpopon tanpa asas pelanggan mereka yang paling penting. Gangguan teknologi ini menjadi pemangkin utama keputusan Lombong untuk menghentikan operasi pada bulan Julai 1930. Menambah kerugian pasaran maritim adalah kelemahan yang wujud dalam Lombong mengenai kualiti arang batu. Sumber menggambarkan arang batu Silimpopon sebagai grade rendah. Walaupun ia dipuji kerana kualitinya dalam satu sumber, yang mendakwa ia boleh dibandingkan dengan arang batu Jepun, konsensus dalam konteks penutupan menunjukkan kualiti yang lebih rendah yang tidak dapat bersaing dengan arang batu yang unggul dari kawasan lain seperti Jepun atau Australia. Dalam pasaran yang menyusut, hanya pengeluar grade tertinggi dan kos terendah yang dapat bertahan. Silimpopon, yang terhalang oleh lokasinya yang terpencil dan kos pengangkutan yang tinggi, mendapati dirinya tidak dapat bersaing dengan berkesan terhadap saingan yang dapat menawarkan bahan api berkualiti lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Gabungan permintaan yang menurun dan kualiti produk yang lebih rendah mencipta kedudukan kewangan yang tidak dapat dipertahankan. Kemerosotan ekonomi selepas Perang Dunia Pertama semakin menekan margin, sehingga mustahil bagi syarikat untuk terus beroperasi dengan menguntungkan. Penghentian operasi secara rasmi pada bulan Julai 1930 menandakan titik di mana syarikat itu mengakui realiti ekonomi dan menarik palam di Lombong. Walau bagaimanapun, proses penggulungan tidak seketika. Beberapa sumber menunjukkan bahawa penutupan akhir Silimpopon ini tidak berlaku sehingga tahun 1932 atau bahkan tahun 1937, menunjukkan tempoh pembubaran, pelucutan aset dan pemergian tenaga kerja secara beransur-ansur. Tempoh yang berlarutan ini membolehkan tumbuhan fizikal jatuh ke dalam kegunaan dan pembusukan. Penutupan itu memberi kesan buruk kepada ekonomi tempatan dan ribuan orang yang bergantung pada Lombong untuk mata pencaharian mereka. Dengan Lombong ditutup, enjin ekonomi yang mendorong pertumbuhan di bahagian tawau terhenti, yang membawa kepada pengangguran yang meluas dan penurunan mendadak dalam kemakmuran serantau. Oleh itu, keputusan untuk menutup bukan sekadar langkah pemotongan kos korporat, tetapi merupakan gejala revolusi teknologi yang jauh lebih besar, yang secara asasnya membentuk semula industri tenaga global dan meninggalkan jejak bandar industri terbengkalai seperti Silimpopon. Selepas peninggalan dan sisa-sisa zaman moden, penutupan Lombong Arang Batu Silimpopon pada awal 1930 memulakan tempoh penolakan yang cepat dan total, mengubah sebuah bandar yang ramai beribu-ribu menjadi peninggalan hantu dari dirinya yang dahulu. Sebaik sahaja lokomotif terakhir berhenti berjalan dan pam diam,
infrastruktur yang telah menyokong masyarakat mula perlahan, kerosakan yang tidak dapat dielakkan. Rangkaian bangunan yang luas termasuk banglo untuk pengurus, garis kooli untuk buruh, pejabat, hospital dan pos polis diserahkan kepada unsur-unsur dan hutan hujan tropika yang menceroboh. Dalam beberapa dekad, kain sosial yang bersemangat yang telah menjalin bersama orang Eropah, kuli Cina dan penduduk tempatan larut, dan ingatan kota itu memudar dari kesedaran sehari-hari, menjadi subjek legenda tempatan. Dan rasa ingin tahu sejarah. Hari ini, bukti fizikal kewujudan si Limpopo sebahagian besarnya hilang, dimakan oleh alam semula jadi, atau digunakan semula untuk kegunaan lain. Tapak ini kini terletak di dalam ladang kelapa sawit swasta, yang bermaksud bahawa apa-apa artifak atau asas yang tersisa mungkin terkubur di bawah barisan tanaman atau dilindungi oleh peraturan pemilikan tanah swasta. Walaupun hampir sepenuhnya menghapuskan persekitaran binaannya, jejak bandar lama masih ada. Sisa-sisa masa lalu industri Lombong masih dapat dijumpai, berfungsi sebagai penghubung nyata dengan sejarahnya. Sisa-sisa ini termasuk kerangka mesin yang berkarat, asas bangunan yang telah lama dirobohkan, dan mungkin trik sistem kereta api yang ditumbuhi yang pernah membawa arang batu dan orang di sepanjang sungai si Limpopo. Simbol yang paling pedi dari bekas dirinya mungkin lokomotif Andrew Barclay, yang pernah menggerakkan kereta api yang menghubungkan Lombong ke dunia luar. Kesunyian mereka adalah bukti penghentian pengeluaran secara tiba-tiba. Bagi mereka yang berminat dalam sejarahnya, kisah si Limpopo telah dipelihara dalam kesusastraan. Sebuah buku bertajuk Si Limpopo, Borneo Coal Mine oleh Ross Ibbotson mendokumentasikan sejarah bandar dan Lombongnya, menyediakan sumber maklumat penting bagi penyelidik dan sejarawan yang ingin memahami tempat yang hilang ini. Salah satu isu yang paling penting yang berkaitan dengan pemeliharaan warisan si Limpopo adalah kekurangan pengiktirafan rasmi. Tapak ini tidak mempunyai penamaan warisan rasmi, yang bermaksud ia tidak menerima pelindungan atau pembiayaan untuk pemeliharaan dari badan kerajaan atau budaya. Ini menjadikan sisa-sisa rapuhnya terdedah kepada kemerosotan lebih lanjut dan potensi kemusnahan akibat pengembangan atau pembangunan pertanian. Tanpa pelindungan formal, satu-satunya harapan untuk memelihara ingatan si Limpopo terletak pada penyelidikan sarjana, usaha ahli sejarah tempatan, dan lawatan sesekali dari penjelajah yang berani. Kesimpulannya, si Limpopo mewakili kajian kes klasik dalam arkeologi perindustrian dan kitaran hayat bandar sumber sempadan. Kebangkitannya didorong oleh tuntutan era tertentu dan kejatuhannya dipercepatkan oleh perubahan paradigma teknologi. Hari ini, ia wujud sebagai bab yang senyap dan dilupakan dalam sejarah Sabah. Peringatan yang jelas tentang betapa cepatnya usaha manusia boleh lenyap, meninggalkan hanya gema dalam lanskap dan dalam rekod masa lalu. Batubara digunakan sebahagian besarnya sebelum Perang Dunia Pertama, melalui 1920 dan 1930. Ekonomi dunia berubah dari ledakan ke kemerosotan dalam tempoh ini. Industri automotif masih dalam tahap awal dan hanya secara beransur-ansur. Minyak bahan api mula menggantikan arang batu sebagai bahan api untuk tenaga. Enjin steam yang dibakar arang batu masih menjadi perintah hari itu, dan arang batu masih digunakan untuk pelbagai industri. Apakah jenis tempat tawau? Apakah ekonomi, gaya hidup, dan infrastrukturnya seperti dalam dekat atau lebih sebelum ketibaan ibu bapa saya dari Sandakan? Gambaran ekonomi boleh diringkaskan dalam 4 huruf: CCRF, arang batu, kelapa, getah dan ikan. Hari ini, berikutan perdebatan mengenai kelayakan mengekstra arang batu dari lembah Maliau, sukar untuk membayangkan bahawa industri arang batu wujud di Tawau atau, lebih tepatnya, di si Limpopo, kira-kira 80 batu barat bandar. Penemuan dan pembangunan deposit arang batu pada tahun 1905 datang pada masa yang paling sesuai untuk Tawau. Pada tahun-tahun sebelumnya, usaha tembakau telah gagal dan kayu, walaupun banyak dan berkualiti tinggi, telah melemah, tidak diragukan lagi kerana kesukaran pengekstrakan dan pengangkutan. Kaedah yang digunakan adalah primitif sehingga kemunculan beberapa dekad. Kemudian pembekal peralatan bulldozing dan pemuatan berat seperti International Harvesters, Terex, Alice Chalmers, Clark, Caterpillar dan Komatsu. Tambang batubara di si Limpopo batubara
menjadi asas kehidupan ekonomi Tawau selama seperempat abad dari 1905 hingga 1931. Syarikat Batubara Chowi Harbour memulakan operasi pelombongan arang batu pada tahun 1904. Dalam sebahagian daripada pajakan 20 batu persegi yang diberikan kepada syarikat oleh British North Borneo Chartered Company. Fasa pembangunan pertama lombong adalah dari tahun 1905 hingga 1908. Pelombongan terbuka digunakan pada mulanya dengan harapan untuk mengekstrak 80,000 tan dalam tempoh yang singkat. Walau bagaimanapun, kaedah ini terpaksa ditinggalkan selepas hanya beberapa ratus tan telah diekstrak kerana banjir lubang. Masalah lain tidak lama lagi muncul. Yang paling serius adalah masalah buruh, yang disebabkan sebahagian besarnya oleh jenis pekerja yang bekerja. Tenaga kerja sebahagian besarnya adalah kantun. Seperti semua kumpulan pendatang, pekerja mempunyai ketidakamanan kerana telah dicabut dari persekitaran tradisional mereka. Juga, mereka hampir semua lelaki, faktor yang menyumbang kepada kegelisahan mereka. Mereka tanpa pengecualian keturunan petani buta huruf dan curiga dengan persekitaran baru mereka. Kesukaran mereka diperparah lagi oleh faktor-faktor tempatan yang lain. Mereka terpencil dan berada di tempat yang tidak ramah, dan mereka berada di bawah hierarki asing, Eropah, jauh lebih besar daripada rakan sebangsa mereka di Tawau. Tidak mengherankan bahawa masalah berlaku. Pada bulan September 1906, ketika pekerja dibayar gaji mereka, 260 orang yang tidak berpuas hati menyerbu kedai syarikat. Bantuan polis telah tergesa-gesa dari Tawau, tetapi ini membuat keadaan lebih teruk dan lebih banyak pekerja menyertai pertarungan. Pengukuhan diminta dari Tawau, dan kali ini kontingen polis yang lebih besar di bawah arahan peribadi penduduk tiba. Kerusuhan itu secara berkesan dihapuskan selepas penangkapan dan penahanan 11 pemimpin gerombolan. Orang Eropah mempunyai pendapat yang buruk terhadap pendatang Cina. Sir Hugh Low menyatakan mereka adalah, dari semua lelaki, yang paling kasar, sombong dan bodoh, tanpa kepercayaan kepada orang Eropah, dan Frank Swettenham menulis, hampir tidak ada harapan untuk mengharapkan untuk berteman dengan orang Cina. Dan ia adalah, bagi pegawai kerajaan, objek yang tidak begitu diingini untuk diperolehi. Kenyataan ini dibuat pada masa yang sama bahawa pendatang Cina di Malaya juga menyebabkan masalah. Walaupun masalah teknikal dan buruh yang disebutkan, aktiviti pelombongan mempunyai kejayaan dalam tahun-tahun berikutnya, dan Tawau menikmati manfaat spin-off dalam beberapa cara. Pertama, kerajaan memperoleh pendapatan daripada ekspor arang batu dan import bekalan dan peralatan melalui tarif kastam di Pelabuhan Tawau. Kedua, pemilik kedai dan ahli perniagaan dari Tawau berpindah ke Silimpopun dan dengan itu mengembangkan aktiviti mereka di kawasan itu. Akhirnya, pendatang dan peneroka yang sangat diperlukan berpindah ke kawasan itu. Antara tahun 1909 dan 1917, lombong itu menyelesaikan fasa kedua pembangunan yang bertujuan untuk meletakkannya secara berbayar. Pengeluaran meningkat dari 28,420 tan pada tahun 1909 menjadi 62,876 tan pada tahun 1916 dan 85,545 tan pada tahun 1917. Ledakan yang disebabkan oleh Perang Dunia Pertama. Walau bagaimanapun, pembangunan di Silimpopun menjejaskan masyarakat bandar Tawau dalam cara ekonomi dan psikologi dan bukannya sosial. Beberapa peneroka datang dari Lombong untuk tinggal di bandar pada peringkat ini, dan hubungan sosial biasanya terhad kepada pengaturan ekonomi. Organisasi sosial Silimpopun dengan masyarakat rahsia tidak menjejaskan Tawau sama sekali. Keadaannya sangat berbeza. Walau bagaimanapun, dari segi ekonomi, Silimpopun memainkan peranan penting kerana ia memberi usahawan Tawau keyakinan yang lebih besar untuk meningkatkan inventori saham mereka. Ini menyumbang kepada pertumbuhan yang berterusan, membolehkan peniaga tempatan terus memenuhi keperluan pengisian semula Lombong. Secara psikologi ia penting kerana ia menambah keyakinan kepada bandar, mengakibatkan peningkatan kepelbagaian aktiviti ekonomi di kawasan itu. Pada tahun 1917, Silimpopun memasuki zaman keemasan,
Walaupun penurunan pengeluaran kepada 72,000 tan pada tahun 1918 kerana permintaan yang lebih lemah akibat penghentian permusuhan dan kemudian berakhirnya perang. Pengeluaran arang batu pada tahun-tahun berikutnya kekal agak stabil, dengan 75,000 tan ditambang pada tahun 1919 dan 66,700 tan pada tahun 1920, tetapi ia meningkat kepada 82,000 tan pada tahun 1921 dan 85,700 tan pada tahun 1922. Walaupun hanya 62,600 tan yang ditambang pada tahun 1923, pengeluaran memuncak pada 90,000 tan pada tahun 1924. Pada tahun-tahun berikutnya, tidak ada yang dramatik mengenai pengeluaran, sementara syarikat itu dapat mengekalkan keuntungan, namun ia mengalami kekangan kewangan yang ketat. Semakin banyak kapal steam pembakaran arang batu di dunia telah menukar kepada penggunaan minyak bahan api. Tidak dapat dielakkan, harga arang batu menurun sehingga arang batu Silimpo pun yang agak rendah tidak lagi dapat bersaing di pasaran dunia. Menjelang akhir 1920, pengeluaran arang batu mencatatkan tren menurun yang tajam, tidak pernah pulih kemuliaan sebelumnya. Pada tahun 1929, tahun terakhir yang jumlahnya tersedia, lumbung itu menghasilkan hanya 58,339 tan. Akhir datang pada bulan Julai 1930 apabila syarikat batubara berhenti beroperasi dan menyerahkan lumbung kepada syarikat berkanun, yang terus mengendalikan lubang sehingga akhirnya ditutup pada tahun 1932.